Oke, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, kita hari ini kita akan sambung pembelajaran kita masih lagi dalam bab 2 yaitu 2.1 yaitu peternakan poultry dalam subtopik 2.1.4 kesehatan dan keselamatan peternakan poultry. Alright, kita teruskan kepada kesehatan. Oke, ternakan yang sehat dan berkualitas ini dia mempunyai daya tahan melawan penyakit yang tinggi. Maksudnya di sini jika ternakan kita sehat, maka daya tahan untuk melawan penyakit bagi ternakan kita tuh dia tinggi. Oke. Alright, seterusnya pemeriksaan kesehatan ternakan perlulah kita lakukan setiap hari. Oke, program kesehatan terhadap ternakan dilakukan sebagai langkah biosecurity untuk mencegah serangan penyakit. Maksudnya di sini kita perlu membuat program kesehatan terhadap ternakan kita untuk langkah mencegah serangan penyakit. Ternakan kita ini diserang penyakit. Alright. Terusnya langkah-langkah kesehatan yang dilakukan untuk kita mencegah serangan penyakit kepada ternakan kita ini adalah seperti sanitasi, pelalian, pemvaksinan, perawatan penyakit, dan penakaian. Oke, untuk langkah pengawalan yang diambil setelah ternakan ini kita ada 4, yaitu ternakan diserang penyakit ini kita ada 4, yaitu yang pertama adalah penakaian atau memisahkan ternakan yang berpenyakit. Maksudnya, jika dalam satu reban kita tuh ada antara beberapa ekor ternakan kita yang diserang penyakit, maka kita harus pisahkan ternakan-ternakan yang diserang penyakit itu daripada ternakan-ternakan yang sehat. Jadi kita pisahkan ke reban lain untuk kita merawatnya. Alright, seterusnya adalah nomor 2, penghapusan ternakan yang mati akibat penyakit. Nah, maksudnya di sini kita menghapuskan atau kita membuang ternakan yang mati akibat penyakit sebab kita mau mengelak daripada ternakan-ternakan lain terjangkit dengan penyakit yang dibawa oleh ternakan kita yang mati tersebut. Alright, ketiga pula kawalan bakter, dan yang keempat adalah rawatan umum. Oke. Tapi jika langkah-langkah pengawalan kita sudah buat langkah-langkah pengawalan ini, tapi still juga ternakan kita tuh diserang penyakit, maka kita perlu membuat rawatan lanjut dan berhubung terus ke Jabatan Perkhidmatan Veteriner atau pengamal veteriner swasta untuk mendapatkan ketentuan jenis penyakit serta vaksin yang kita perlukan. Oke, vaksin untuk ternakan kita lah. Alright, langkah pengurusan kesehatan ternakan. Oke, antara langkah yang perlu diambil dalam pengurusan kesehatan ternakan ini adalah disinfektan, yaitu atau pembasmi kuman. Oke, di mana reban dan peralatan reban perlu melakukan disinfektan selepas setiap pusingan bagi memastikan pembiakan penyakit ini dapat dikawal dan dihapuskan sepenuhnya. Oke, maksudnya di sini kita membasmi kuman, kita membuat pembasmian kuman di dalam reban kita untuk mengawal pembiakan penyakit. Oke. Seterusnya yang kedua adalah pelupusan sisa ladang. Oke, untuk pelupusan sisa ladang ini perlu dilupuskan segera di tempat khas pelupusan yang jauh dari kawasan reban. Maksudnya sisa ladang ini kita perlu hapuskan di kawasan yang khusus lah, untuk di kawasan pelupusan yang khusus lah, maksudnya kita jauh daripada kawasan reban untuk mengelak daripada berlakunya pencemaran udara ataupun pencemaran air, maksudnya macam itulah. Oke, ataupun mungkin daripada sisa ladang itu ada penyakit yang
akan menyerang hewan ternakan kita. Oke, ternakan yang mati perlu dikendali dengan betul bagi mengelakkan menjadi puncak perebakan penyakit dan tidak mencemarkan persekitaran serta sumber air. Oke, maksudnya di sini ternakan kita yang mati itu kita perlu, macam yang cikgu cakap sebelum ini, kita perlu tanam ataupun kita perlu membuangnya lah. Maksudnya lebih baik kita tanam lah, so kita mengelak daripada pencemaran bau ataupun mencemarkan alam sekitar, contohnya pencemaran bau ataupun pencemaran air. Alright, cara terbaik untuk memusnahkan ternakan kita yang mati ini adalah dengan membakarnya dan di dalam incinerator. Dia ini bertujuan untuk menghilangkan pencemaran udara. Oke. Dalam gambar ini, yang cikgu bagi gambar ini adalah contoh incinerator. Oke, maksudnya kita masuk di dalam ini bakar dan dia mengurangkan lagi pencemaran, membakar hewan ternakan yang mati tersebut, dan dia akan mengurangkan lagi pencemaran udara, untuk mengurangkan pencemaran udara atau pencemaran bau, maksudnya macam itulah, kita mengelakkan daripada segala pencemaran. Oke, yang ketiga, kawalan makhluk perusak. Penternak perlu menyediakan dokumen kawalan dan melaksanakan dengan betul terhadap makhluk perusak seperti lalat dan tikus. Maksudnya kita perlu menyediakan dokumen kawalan untuk kita mengawal pembiakan lalat dan tikus. Oke. Keberkesanan pelaksanaan tersebut perlu dinilai setiap masa dan perlu ditambah baik. Oke, maksudnya kita perlu menilai keberkesanan pelaksanaan kita punya kawalan itu untuk kita tahu apa kekurangan daripada pengawalan kita dan kita boleh tambah baik. Alright. Oke, langkah yang sesuai diambil jika indeks prestasi lebih daripada paras yang dibenarkan. Oke, maksud langkah yang sesuai diambil ini maksudnya kalau indeks prestasi makhluk kawalan makhluk perusak ini dia lebih daripada paras indeks prestasi pelaksanaan kita. Maksudnya langkah yang sesuai diambil jika indeks prestasi lebih daripada paras yang dibenarkan. Oke, maksudnya di sini jika indeks prestasi kita lebih daripada paras yang dibenarkan, maka kita perlu mengambil langkah yang sesuai untuk mengurangkan indeks prestasi yang kita maksudnya kita mengikut paras yang dibenarkan, indeks prestasi daripada paras yang dibenarkan. Alright. Ya, dan yang keempat adalah tempat simpanan peralatan. Oke, reban dan tempat simpanan yang baik perlu dibina supaya tidak dimasuki oleh hewan lain seperti burung dan tikus. Oke, pemeriksaan secara berkala penting untuk menentukan binaan dan tempat simpanan peralatan dan makanan sentiasa dalam keadaan baik. Oke, maksudnya di sini, oke, semua ini kita perlu membuat tempat simpanan peralatan yang baik, dan maksudnya kita perlu buat tempat penyimpanan peralatan ini tinggi dan yang tidak mudah untuk tinggi dan tertutup, dan yang tidak mudah untuk dimasuki oleh hewan lain seperti burung dan tikus. Oke, dan kita kena sentiasa memastikan tempat simpanan kita nih berada dalam keadaan yang baik. Oke, yang kelima, tumbuhan dan pokok. Oke, tumbuhan dan pokok yang menarik perhatian burung ke kawasan ladang ini kita perlu elakkan daripada kita ditanam di sekitar berdekatan dengan reban kita. Oke, tumbuhan dan rumput perlu berada dalam jarak 30 meter dari kawasan reban bagi mengelakkan menjadi sarang burung dan tikus. Oke, macam yang saya cakap tadi, kita perlu menanam atau tumbuh-tumbuhan yang rumput ini kita membuat reban jauh daripada kawasan tumbuhan dan rumput. Maksudnya jaraknya antara 30 meter dari kawasan reban kita. Oke, untuk mengelakkan daripada reban kita ini menjadi sarang kepada burung dan tikus. Alright, yang keenam, pelupusan sisa ladang. Oke, kawalan bau, habuk, dan pencemaran bunyi penting dan perlu untuk memastikan tahap bau
di kawasan ladang terkawal dan tidak mengganggu kesejahteraan persekitaran. Seterusnya, peternak perlu mengambil tindakan sekiranya tahap bau melebihi daripada paras yang dibenarkan. Oke, maksudnya di sini untuk pelupusan sisa ladang kita ini kita perlu mengawal. Oke, kita perlu mengawal untuk bagi pelupusan sisa ladang. Maksudnya kita perlu mengawal sisa ladang kita. Oke, maksudnya kita lupuskan ataupun kita recycle baliklah sisa ladang kita, right? Oke, contoh di sini ini adalah contoh untuk paras kepekatan gas untuk sisa ladang kita. Oke, untuk gas amonia paras 4 per million ini di bawah 20 ppm pekatan gas. Oke, gas karbon monoksida pula di bawah 40 ppm dan karbon dioksida, gas oksigen, hidrogen, sulfur, dan seterusnya begitulah. Alright, kita sambung kepada keselamatan. Kita teruskan kepada keselamatan. Keselamatan di kawasan ladang ternakan perlu diurus dengan baik untuk memastikan hasil ladang yang optimum dan terhindar daripada sebarang masalah di kawasan ladang. Oke. Untuk keselamatan ini kita ada dua, yaitu biosecurity dan pengawalan penyakit ayam. Oke, kita teruskan kepada biosecurity. Oke, pelaksanaan biosecurity mengikut skim amalan ladang baik dan mengamalkan amalan ladang yang baik dapat membantu mengurangkan risiko kemasukan dan penyakit merebak ke dalam ladang. Oke, maksudnya di sini jika kita menggunakan melaksanakan biosecurity mengikut skim amalan ladang baik Malaysia, ataupun kita mengamalkan amalan ladang yang baik, kita dapat mengurangkan risiko kemasukan penyakit dan kemasukan dan merebaknya penyakit ke dalam kawasan ladang kita. Oke, antara langkah biosecurity yang perlu diamalkan adalah menyediakan dokumen bertulis mengikut garis panduan dan SOP, Standard Operating Procedure. Alright, seterusnya menyediakan prasarana biosecurity yang lengkap dan sempurna, yaitu seluruh kawasan sempadan ladang perlu dipagar sekurang-kurangnya dengan chain link dan diselenggarakan dengan baik. Oke, peternak juga perlu menyediakan kemudahan disinfektan, yaitu pencelup tayar kendaraan dari jenis berbumbung atau semburan pencelup kaki. Oke, maksudnya di sini kita perlu menyediakan kawalan keselamatan yang ketat untuk kita mengelak daripada merebaknya penyakit ke kawasan reban atau kawasan ladang kita. Oke, jadi untuk kita mengelakkan daripada terjadinya serangan penyakit itu, kita perlu menyediakan kemudahan disinfektan, yaitu pencelup tayar kendaraan dari jenis berbumbung dan semburan pencelup kaki. Kadang-kadang kalau untuk kendaraan, kendaraan kita tidak tahu dia masuk di dalam, dia bawa penyakit. Alright, jadi kita perlu membuat kemudahan untuk disinfektan. Oke, alright, ini adalah contoh size ladang dan kemudahan untuk disinfektan. Oke, di bawah 50.000 ekor ternakan, penyembur dan pencelup roda kendaraan, kita perlu kemudahan yang kita gunakan. Oke, lebih daripada 50 ekor ternakan, size ladang yang lebih daripada 50 ekor ternakan, penyembur dan pencelup roda kendaraan yang tertutup. Oke, yang ketiga, menyediakan panduan pelaksanaan amalan peraturan biosecurity seperti satu laluan keluar dan masuk digunakan. Peternak perlu mewujudkan sistem mengawal pergerakan pekerja pelawat kendaraan yang membawa peralatan dan makanan ternakan. Oke, peternak juga perlu memastikan udara yang disedot keluar dari reban tidak mengarah ke reban lain. Oke, maksudnya di sini peternak perlu melaksanakan satu sistem, yaitu di mana mengawal pergerakan pekerja, pelawat dan kendaraan yang membawa peralatan dan makanan ternakan untuk keluar masuk mereka. Oke, dan satu lagi untuk mengawal daripada berlakunya penyebaran penyakit. Oke, peternak perlu melaksanakan membuat satu laluan keluar dan satu laluan masuk.
Oke, menggunakan satu laluan keluar dan satu laluan masuk. Oke, sebagai contoh maksudnya, contohnya macam sekarang kita lah kan. Oke, macam sekarang kita mau pergi mana-mana supermarket, macam contoh Serube, Lataras kan. Oke, mereka menggunakan satu laluan masuk dan satu laluan keluar saja. Maksudnya kita masuk di satu laluan dan keluar pada laluan yang lain. Ya, itu adalah untuk mengelak daripada berlakunya penyebaran penyakit. Oke, yang keempat, peraturan biosecurity diletakkan di tempat khusus untuk perhatian orang ramai, terutama pekerja, dan perlu sentiasa dipantau. Oke, kita perlu peternak perlu meletakkan peraturan security yang telah dikuatkuasakan oleh di ladang itu. Oke, di tempat yang mudah dinampak oleh orang ramai, terutama pekerja. Oke, macam contoh kita letak depan pintu masuk lah. Oke, sebelum orang masuk, orang akan nampak dan orang baca macam. Oke, ini di peraturan, right? Oke, nomor 5, sumber bekalan anak ternakan dari ladang baka atau ladang penetas yang diketahui status penyakit dan dikira oleh skim akreditasi ladang ternakan. Oke, maksudnya di sini untuk kalau kita mau dapatkan sumber bekalan anak ternakan ataupun dari ladang baka ataupun ladang penetas, oke, kita perlu mengetahui status penyakit dan bekalan tersebut telah dikira oleh skim akreditasi ladang ternakan. Oke, untuk kita mengelak daripada untuk mengawal keselamatan daripada mengelak daripada penyakit lah, penyebaran penyakit. Oke, seterusnya pengawalan penyakit ayam. Oke, ternakan ayam pedaging ini mudah diserang penyakit berbanding ayam penelur dan ayam kampung. Sebab ayam pedaging ini sistem imunisasi ayam pedaging ini lebih rendah berbanding dengan ayam penelur dan ayam kampung. Oke. Penyakit daripada ternakan ini boleh menyebabkan penternak berdepan dengan risiko kerugian yang disebabkan oleh kematian ternakan, tumbuh syarat terjejas, peningkatan perawatan, mengoptimumkan kawalan, menurunkan kualiti dan kehilangan pasaran. Oke, daripada penyakit ini kita boleh, maksudnya daripada penyakit ternakan kita ini dia boleh menyebabkan kerugian lah kepada peternak. Alright. Oke, kawalan penyakit ini bertujuan untuk memantau status penyakit secara berjadwal dan memastikan ladang bebas daripada penyakit. Oke, antara contoh-contoh penyakit yang biasanya menyerang ternakan ayam ini adalah penyakit Newcastle, penyakit zoonotic, infectious bronchitis, dan penyakit bawaan makanan yaitu Salmonellosis, E. coli 157, Campylobacter, dan Listeria monocytogenes. Itu adalah contoh penyakit bawaan makanan. Cikgu ada bagi contoh dalam ini. Ada dua gambar. Gambar yang di atas ini, gambar yang atas ini adalah ternakan ayam yang terkena diserang penyakit infectious bronchitis. Gimana ayam ini dia mengeluarkan lendir daripada patuknya. Seterusnya gambar yang kedua ini pula, ini adalah ayam yang diserang penyakit Newcastle. Gimana kepala ayam tersebut terbalik, berpusing, terbalik ke bawah. Itu adalah contoh penyakit Newcastle. Perlindungan ketahanan badan atau antibodi akan menurun apabila umur ternakan ini meningkat. Apabila umur ternakan ini meningkat, imunisasi badan ternakan ini akan rendah. Pelalian perlu diberikan untuk mencegah penyakit berbahaya dan berisiko tinggi menyerang ternakan. Seterusnya program penyediaan untuk sebuah ladang perlu diatur dan disesuaikan mengikut cara pengurusan ladang, keadaan penyakit, dan kawasan ladang. Penyediaan dokumen bertulis untuk program pemvaksinan dan
pelaksanaan yang betul bertujuan untuk memastikan program pemvaksinan menggunakan obat daripada jenis yang bersesuaian. Oke, maksudnya di sini kita kena buat dokumen bertulis untuk program vaksin, pemvaksinan ataupun pengawalan penyakit lah. Oke, untuk kita dapatkan obatan daripada jenis yang sesuai daripada penyakit ternakan kita. Alright, penggunaan vaksin perlu dikendali dengan betul dari aspek bancuhan, suhu, kaedah pemberian dan dos yang sesuai dengan keperluan ternakan. Oke, baki vaksin tidak digalakkan untuk diguna semula. Oke, maksudnya kalau ada vaksin yang kita gunakan tuh ada lebih, kita tidak digalakkan untuk menggunakan balik kepada hewan ternakan yang lain. Oke, menggunakan vaksin yang diluluskan kerajaan, yaitu Jabatan Perkhidmatan Veteriner atau pengamal perubatan yang dikira. Oke, kita perlu menggunakan vaksin yang diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner ataupun pengamal perubatan yang dikira lah. Sebab kalau kita gunakan vaksin lain, kita takut vaksin yang kita gunakan itu akan berisiko tinggi kepada hewan ternakan kita. Oke, ini adalah contoh jadwal pemberian vaksin untuk ternakan. Oke, untuk umur ternakan 1 hari yang diserang penyakit Newcastle disease. Oke, jenis vaksin yang kita gunakan adalah Remicade F. Oke, cara pemberiannya titis dalam hidung atau mata hewan ternakan tersebut. Oke, seterusnya untuk umur ternakan 3 hari yang terkena diserang penyakit infectious bronchitis. Oke, jenis vaksin yang kita gunakan adalah H120. Oke, sama juga cara pemberiannya titis dalam hidung atau mata. Oke, untuk umur ternakan pada 14 hari jenis penyakit yang diserang adalah Newcastle disease. Kita gunakan jenis vaksin yang sama untuk ternakan yang umur ternakan pada 3 hari, yaitu H120. Oke, cuma cara pemberiannya berbeza, yaitu melalui air minuman ternakan kita. Oke, seterusnya pada 14 hari pula, umur ternakan pada 14 hari pula yang diserang penyakit infectious bronchitis. Oke, jenis vaksin yang kita gunakan adalah Massachusetts H52. Oke, cara pemberiannya melalui air minuman juga. Alright. Oke, seterusnya kita pergi kepada pengawalan penyakit puyuh. Oke, pemeliharaan puyuh pedaging atau penelur ini kita tidak perlu pengawasan. Kita tidak perlu kawasan yang luas, untuk penternakan puyuh ini. Oke, dan ia akan memudahkan pengurusan penternakan puyuh seperti pemberian makanan, minuman, penjagaan kesehatan, dan kawalan keselamatan. Oke, daripada puyuh ini penternakan puyuh ini tidak menggunakan kawasan luas, jadi dia memudahkan untuk pengurusan penternakan puyuh. Oke, seterusnya kebersihan reban juga perlu diutamakan untuk memastikan kotoran puyuh dibersihkan sekurang-kurangnya 3 hari sekali. Oke, ya untuk kita mengelakkan daripada pembiakan penyakit lah. Oke, penukaran saraf kotor dan pembuangan bangkai ternakan yang mati perlu dilakukan setiap hari. Oke, ini untuk mengelak daripada berlakunya penyebaran penyakit daripada ternakan-ternakan yang mati ataupun daripada saraf-saraf kotor yang kita gunakan untuk di dalam sangkar. Oke, penternak perlu mendapatkan nasihat daripada Jabatan Perkhidmatan Veteriner atau pengamal perubatan yang dikira sekiranya berlaku jangkitan penyakit terhadap ternakan. Oke, maksudnya di sini jika berlaku serangan atau jangkitan penyakit kepada hewan ternakan puyuh kita, maka penternak perlu mendapatkan nasihat daripada Jabatan Perkhidmatan Veteriner atau pengamal perubatan yang dikira bagi pengawalan penyakit hewan ternakan tersebut. Oke, seterusnya penyakit yang biasanya menyerang ternakan puyuh ini adalah ulcerative
ulcerative enteritis, coil bronchitis, pulmonale, coryza, dan Newcastle disease. Alright. Seterusnya kaedah pemberian pelalian dan vaksin kepada puyuh ini dia sama dengan pemberian vaksin kepada ternakan ayam. Dia sama juga. Ini contoh gambar ini adalah contoh puyuh yang diserang penyakit. Kalau kita boleh tengok ini mata puyuh ini dia sudah layu. Bulu puyuh ini pun macam jarang-jarang sudah. Dia nampak lesu lah. Ini adalah contoh puyuh yang diserang penyakit. Itu saja daripada cikgu hari ini. Sekian dan terima kasih.